أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Berpandukan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muka surat 2 kot, bawah atau nombor 4. Okey, 10 pendahuluan ilmu tauhid. Maksudnya dibahas tentang ni lah, pendahuluan atau muqaddimah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dah kita bahas bulan lepas. Dan insya-Allah malam ni sambung yang keempat, al-maudhu'. Maudhu' maksudnya topik ataupun subjek pembahasan. Tempat perbahasan maudhu'nya terbahagi kepada 4 pembahasan. Tajuknya, topiknya, subjeknya, perkara-perkara yang dibahaslah dalam ilmu tauhid itu apa dia? Yang pertama mengenai zat Allah Subhanahu wa taala dari segi yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya dan yang harus padanya. Yang dimaksudkan dengan wajib, mustahil dan harus ni adalah hukum akal. Hukum akal. Di mana yang diterangkan sebelum ni lah. Hukum syarak memberitahu kita tentang zat Allah Ta'ala begini dan begitu, sifat-sifat Allah Ta'ala dan af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Maka kita manusia, sama ada kita membenarkannya atau kita menolak. Jadi apabila akal menghukumkan perkara tersebut wajib, maka dia akan membenarkan. Dan bila akal mengatakan mustahil, dia akan menolaknya. Dan juga hukum harus, nanti akan diterangkanlah hukum akal. Yang kedua mengenai zat rasul-rasul dari segi sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil atasnya, sifat yang harus padanya, sama juga. Yang ketiga mengenai segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arat, sekira-kira keadaannya itu menjadi dalil, petunjuk bahawa ada yang menjadikannya. Jadi perbahasan mengenai makhluk lah diringkaskan kepada 2, iaitu jirim dan arat, ataupun benda dan sifatnya. Jirim itu benda, dan arat itu sifat-sifat benda tu.
istilah dia jirim dan arad. Maksudnya alam semesta inilah yang terdiri daripada benda dan sifat-sifat benda itu menjadi dalil kepada wujudnya zat yang menciptakan benda tersebut dan menentukan arad atau sifat-sifat dia lah. Yang keempat, mengenai segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah SAW, seperti hal yang bersangkutan dengan syurga, neraka dan segala hal hari kiamat, atau disebut perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang ghaibiyat yang mana perkara itu tak dapat kita capai dengan panca indera kita, akal pun tak sampai nak memikirkan kewujudannya. Cuma perkara itu apabila dikhabarkan oleh Al-Quran dan hadis, maka akal membenarkannya. So itu 4 topik atau maudhu' atau subjek pembahasan dalam ilmu tauhid. Okay, yang kelima, as-samarah, iaitu faedah ilmu ini. Apa faedahnya kita belajar ilmu ini? Dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul, serta mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat yang kekal. Jadi hasil daripada kita belajar ilmu ini, yang pertama, akidah kita betul akan jadi benar, dan kita akan mengenal pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga rasul-rasul, serta rukun-rukun iman yang lain lah. Dan akhirnya insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang keenam, nisbah. Nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu, iaitu ilmu yang paling utama, bahkan asas bagi segala ilmu lah. Maksudnya tak ada gunanya seorang tu mahir dalam ilmu hadis ke, tafsir ke, fiqh ke, apa sajalah, tapi akidahnya rosak, akidahnya batil, itu tak guna. Pakar hadis ke, pakar tafsir ke, pakar fiqh, tapi akidah rosak, so tak ada gunanya lah. Jadi dari sudut tu, akidah ni ilmu asas. Walaupun orang tu dia jahil, tak tahu apa pun, tapi akidah dia betul, selamat dunia akhirat. Walaupun mungkin dari sudut lain dia akan diseksa jugalah, misalnya dia tak semayang misalnya kan, tak menjalani kewajipan, melanggar perintah Allah, tapi akidah dia betul. Itu lebih baik daripada orang yang semayang basut tapi akidah dia rosak. Tapi tak bermakna kalau macam tu cukuplah akidah betul. Tak adalah. Ini nak tunjukkan betapa pentingnya akidah itulah. Walaupun memiliki iman sebesar zarrah, fi qalbihi misqala dzarratin minal iman, ma amila khairan qattu. Hadis dalam Bukhari Muslim. Dalam hatinya ada iman sebesar zarrah, ma amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun. Satu kebaikan pun tak pernah buat. Akan dikeluarkan daripada neraka, masuk ke dalam syurga, diberikan syurga 10 kali dunia. 10 kali dunia. Itu nilai iman, nilai akidah yang betul. Tapi kalau baik macam mana pun, dermawan macam mana pun, akhlak mulia macam mana pun misalnya di dunia, tapi akidah rosak, akidah tak betul, bahkan mungkin ada unsur-unsur syirik, neraka selamanya. Jadi semua ilmu bergantung atau berfaedah itu apabila akidah itu benar. Akidah itu benar. Macam mana kita nak belajar ilmu tafsir sedangkan kita tak tahu pun, tak mengenal Allah Ta'ala, sebab tafsir itu adalah menafsirkan Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Kalau dia tak kenal Allah, macam mana dia nak belajar kalam Allah? Kalau dia nak belajar hadis Nabi, kalau dia tak percaya pada Nabi, macam mana dia nak belajar hadis Nabi?
Kalau dia nak belajar fiqh itu hukum Allah. Kalau dia tak kenal Allah, macam mana nak belajar hukum Allah? Jadi akidah yang paling utama lah berbanding ilmu-ilmu lain. Yang ketujuh, al-wadi'u, penyusunnya. Orang yang bertanggungjawab mengatur susunan ilmu tauhid beserta dalil-dalil dan hujjah untuk menolak fahaman yang salah ialah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam AS, dan yang akhir menerimanya ialah Sayyidina Muhammad SAW, dan ia kekal sampai ke hari ini dan berkekalan hingga ke syurga. Imam Al-Bulqini rahimahullah berkata, laisa lana ibaratun syuri'at fi ahdi Adam ila al-an summa tastamirru fil jannah illa al-iman wan nikah. Artinya tiada bagi kita satu ibarah, satu ajaran yang telah disyariatkan pada zaman Nabi Adam hingga sekarang, kemudian berkekalan ia sehingga ke dalam syurga, melainkan iman dan nikah. Itu dia nikah sebutnya. Jadi yang yang wadi', maksudnya wadi' ni yang meletakkan, akidah itu. Sebenarnya akidah ni dia bukan perkara wada'i. Akidah ni dia realiti, dia adalah perkara yang nyata, realiti. Kecuali fiqh, dia wad'ul wadi'. Fiqh itu wad'ul wadi', perletakan oleh orang yang meletakkannya, menetapkannya. Tapi kalau akidah tak ada siapa terletakkan, dia realiti. Allah wujud, realiti. Dia bukan kerana Al-Quran mengatakan Allah wujud berarti Allah wujud. Kalau Al-Quran tak bagi tahu pun Allah tetap wujud juga. Kalau Nabi-Nabi tak diutuskan pun Allah tetap wujud juga. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan dia Maha Esa, Maha mengetahui, Maha berkuasa. So dia realiti, tak perlu diletakkan, tak perlu al-wad'u. Maksudnya benda nyata, benda yang tak perlu. Sebab mungkin tuan-tuan tak apa familiar dengan istilah wadi' ni lah. Wadi' ni hukum fiqh contohnya. Allah tetapkan semayang 5 waktu, Allah tetapkan 10 waktu, boleh tak? Boleh kan? Allah tetapkan tak payah semayang, boleh tak? Pun boleh. Itu benda yang dibuat, ditetapkan. Puasa Ramadan sebulan pun boleh, atau 2 bulan pun boleh, atau 10 hari pun boleh. Tapi Allah tetapkan sebulan Ramadan, kan? Itu satu perletakan hukum. Itu ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Kalau akidah nyata, benda yang realiti, bukan Allah Ta'ala yang menetapkan dia wujud berarti dia wujud. Dia memang wujud pun, dia memang wujud. Bukan kerana Quran bagi tahu kita Allah wujud berarti barulah Allah wujud. Kalau Quran tak bagi tahu kita Allah wujud berarti Allah tak wujud. Yang tu ke? Sebab tu dia kata al-wadi' di sini yang menyusunnya, yang menyusun ilmu akidah itu, bukan akidah itu sendiri, jangan salah faham. Nanti orang kata, oh takkanlah Imam Abbas Asy'ari yang menyusun akidah tu, meletakkan akidah tu. Maknanya sebelum dia tak ada akidah. Imam Abbas Asy'ari nanti di sebelah dia ada cerita lah, ke surat 6 dengan 7, kurun yang ke hujung, kurun yang ketiga, awal kurun yang keempat lah. Dia takkan sebelum tu tak ada akidah pun, tak. Dia susun macam ni. So dia susun macam fiqh yang kita belajar. Fiqh misalnya mazhab Syafi'i kan, kitab, apa-apa kitab lah disusun, kitab Taharah,
pembahasan tentang air, tentang najis, tentang wuduk, mandi wajib, haid dan sebagainya. Lepas tu solat, lepas tu puasa, zakat. Yang susunnya tu, yang menyusunnya itulah kalau mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i dan ulama dia lah. Kalau mazhab Hanafi, ulama Hanafi dan ulama-ulama Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah dengan ulama dia. Tapi semua tu ada dalam Quran, ada dalam Quran, dan ketetapan itu dibuat oleh Allah Ta'ala lah. Tapi akidah ni dia memang nyata, cuma Quran bagi tahu je lah. Quran bagi tahu bahawa selain daripada Allah Ta'ala yang wujud nyata tu, Quran bagi tahu sesungguhnya manusia kamu akan mati nanti, kamu akan dibangun, ditanya dalam kubur, kemudian kamu akan dihidupkan semula, dibangkitkan di padang mahsyar, akan dihisab, akan ditimbang amalan, akan lintas titik sirat, dan sama ada kamu masuk syurga atau neraka. Itu diberitahu oleh Quran. Hakikatnya semuanya nyata. Tak diberitahu pun dia memang ada. Kalau hukum fiqh tak bagi tahu, tak ada. Quran tak turun, tak wajib sembahyang pun. Orang yang hidup sebelum zaman Nabi SAW diutuskan, wajib sembahyang ke? Wajib puasa ke? Tak ada. Setelah Nabi Muhammad diutuskan, barulah dia wajib. Faham Yang menyusun saja. Yang selain daripada Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi, maksudnya zaman yang sebelum dia lah, bermula berzaman sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, ada tak orang yang menyusun akidah? Ada, tapi dalam bentuk yang masih lagi kita kata belum jelas lah. Yang dibuat oleh para imam ataupun muhaddisin, mengumpulkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan akidah, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Itu dia punya perkembangan dia lah. Sebab kalau kita baca Quran, ayat-ayat Quran ni dia bukan surah akidah, surah rukun iman, surah rukun Islam, surah solat, surah zakat, surah haji. Tak ada. Surah malaikat, surah apa lagi, kiamat. Adalah surah Al-Qiyamah tu ada. Tapi akidah dan fiqh ni bertaburan lah orang kata, di dalam Quran yang 30 juzuk tu. Ayat tentang solat merata ada. Ayat tentang zakat, puasa, haji, semua merata dalam Quran. So, ulama ni kumpulkan, keluarkan ayat-ayat tu, susun. Okey, Kitabut Taharah ni ayat Quran dia. Ayat wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6 tu, tengok situ. Lepas tu ayat solat dalam sini. Lepas tu hadis. Lepas tu hadis-hadis Nabi lah. Hadis-hadis Nabi. Contoh dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Tirmizi, Abu Daud, kitab Sittah, disusun hadis-hadis Nabi tentang sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, jual beli dan sebagainya. Ulama yang seterusnya huraikan pula, huraikan hadis-hadis tu yang berkaitan dengan sembahyang, hurai-hurai. Ulama yang sudah datang pula susun pula dalam kitab. Akhir sekali tinggal rukun sembahyang 13, perkara yang membatalkan sembahyang 4. Macam tu jadinya. Dah tak nampak lah mana bagi Quran dia, mana bagi hadis dia kan. Padahal tu dia hasil daripada pemahaman ulama tu, daripada Quran hadis dia susun mudah saja. Disusun, kita pun tengok, oh macam ni, kita belajar. Faham itu perkembangan dia lah. Sama macam akidah juga. Disusun tentang sifat-sifat Allah. Contohnya sifat 20 kan. Sifat Allah banyak. Dalam Quran sebut banyak. Imam Abu Bakar Ibn Arabi, dia mengarang kitab dia Amadil Asna, dia datangkan lebih kurang 260 lebih nama-nama sifat-sifat dan afal Allah. Asmaul Husna saja 99 benar. Jadi kalau kita tengok dalam Quran tu banyak ayat yang menceritakan tentang Allah Ta'ala. So ulama ni kumpul, pilih yang paling sifat yang paling penting, yang paling utama, yang menjadi asas. Nantilah kita terangkan ketika masuk sifat 20 nanti, macam mana jadi 20, kenapa 20, InsyaAllah nanti diterangkan. Itu hasil dia lah, hasil. So yang menyusunnya, yang mana orang kata dah jadi mudahlah untuk kita, dan ulama pun bila dah mana tu dah jadi, dia pun
perbaiki sampai sekarang yang kita pakai ni, ilmu yang dipanggil di Nusantara ni lah pun dipanggil sifat 20 pun. Zaman tu panggil sifat 20 pun, sifat 20 semenjak zaman Imam Sanusi lah. Imam Sanusi ni kurun yang ke-9, dia yang bagi nama tu sifatul ashrun, sifat yang 20 yang wajib bagi Allah. Tapi bukan 20 tu je, ada lagi yang mustahil pun 20, yang harus 41. Lepas tu Nabi pula 4 yang harus, 4 yang wajib, 1 yang 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus, 9. Jadi 50. Jarang dengar kan akidah 50. Sifat 20 lah selalu. Nanti kita bahaslah bab tu. Jadi yang menyusunnya, yang mula-mula menyusun ni Imam Abdul Hasan Asy'ari, yang akhirnya menjadi suatu mazhab yang namanya Al-Asy'ariyah, dan seorang lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang akhirnya menjadi mazhab Maturidiyah. So, dalam akidah ni dua ni lah mazhab yang masyhur. Seperti mana fiqah, mazhab yang masyhur 4 lah. Yang masyhur, yang maksudnya yang berkekalan sampai sekarang. Banyak sebenarnya mazhab fiqah ni, lebih daripada 20. Jadi yang kekal sampai sekarang 4 saja, dan di Malaysia ataupun Nusantara kita mazhab Syafi'i lah. Kalau di India, di Pakistan, di Bangladesh, di China kebanyakannya mazhab Hanafi. Kalau belah di Morocco, Maghribi, Tunisia, semua mazhab Maliki. Dan sebahagiannya di Hijaz mungkin mazhab Hambali lah. Itu fiqah. Kalau akidah, itulah sama ada Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ada yang so-called mazhab salaf. Cuma mazhab salaf ni mungkin kurang sesuai untuk sebahagian golongan ataupun masyarakat. Sebab mazhab salaf ni dia dekat dengan zaman Nabi. Jadi dia orang memahami akidah tu daripada Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Tapi zaman sekarang ni dia mengaku salaf tetapi dia punya fahaman salah. Itu masalah. Nanti kita akan bahas, insyaAllah. Kita akan bahas bab tu nanti, insyaAllah. So hati-hati kalau orang tu ni mazhab salaf, ini mazhab salaf. Sebenarnya tak ada bezanya akidah tu, dia tak ada akidah salaf, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, tak ada. Yang ada satu je, akidah Islam. Akidah Islam. Cara salaf, cara Asy'ariyah, cara Maturidiyah ada beza sikit. Cara salaf ni untuk ulama boleh, orang awam tak sesuai cara salaf. Cara salaf ulama sesuai sebab dia faham. Orang awam dia akan jadi silap faham. Jadi orang awam daripada dah 1000 tahun dah pun semuanya pegang sama ada Asy'ariyah atau Maturidiyah. Okey, yang ke-8 al-hukmu, hukumnya. Fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf laki-laki atau perempuan mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal ataupun ringkas ataupun rangkum ataupun global ataupun general, dan dengan jalan tafsil iaitu terperinci lah, huraian ataupun satu persatu maksudnya secara terperinci beserta dalil dengan dalil ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsili itu fardu kifayah. Ini agak rumit, macam confuse sikit lah kan. Maknanya dia nak bagi tahu di sini fardu ain maksudnya setiap orang lah yang mukallaf, maksudnya yang baligh dan berakal, sama ada lelaki atau wanita, dia wajib mengetahui tentang asalnya itulah syahadah. Kemudian daripada syahadah tu rukun iman, dan daripada rukun iman tu setiap rukun. Boleh ya? Mula-mula ialah kena fahamlah kita syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, apa makna dia? Aku menaik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tuhan tu apa? Allah tu siapa? Kena tahu. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad tu siapa? Rasulullah tu apa dia? Kemudian kalau lebih terperinci lagi sikit,
rukun iman yang 6 lah. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, kiamat, qada dan qadar kan. So apa makna beriman kepada Allah? Siapa Allah itu? Macam mana kita nak kenal Allah? Takkan kau beriman kepada Allah? Beriman, Allah tu siapa? Entah, mak aku kata suruh beriman kepada Allah, berimanlah. Allah tu siapa? Tak tahu? Tak boleh. Tak boleh. Tak mungkin seseorang tu dia beriman tanpa kenal. Kena kenal dulu lah. Tak kenal, macam mana percaya? Kau percaya tak dia tu? Percaya. Siapa dia? Entah, aku pun tak tahu. Tak boleh. Iman tanpa makrifat mustahil. Mustahil. Iman tanpa ilmu mustahil. Kena kenal dulu Allah tu siapa sebelum kita nak kata dia Tuhan kan. Sebab apa? Banyak versi. Ada orang kata Allah ada anak. Orang Yahudi kata Allah ada anak, Nabi Uzair. Orang Nasrani kata Allah ada anak, Nabi Isa. Ada orang kata Allah duduk di arash, duduk bersila atas arash. Ada orang kata Allah di mana-mana. Yang mana satu? Yang mana satu? Allah yang mana satu yang kita beriman sekarang ni? Yang ada anak tu ke atau yang tak? Jadi sebab tu kena Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Jadi ulama pun pilihlah beberapa sifat yang supaya bila kita tahu, maka itulah Allah yang sebenarnya. Itulah Allah yang sebenarnya. Seperti yang dikhabarkan oleh Al-Quran, banyak sangat ulama pilih beberapa sifat yang cukup dengan sifat tu pun dah betul lah tu. Betul lah tu, iaitu sifat 20 tu lah. Maksudnya dalam beberapa sifat yang mana kita isbatkan sebagai sifat kesempurnaan dia, sifat ma'ani, dia kudrah, iradah, ilmu, haya, sama', basar, kalam. Dan yang penting sebelum tu sifat salbiah, menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sebab dalam akidah ni Allah, dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala tak cerita tentang kesempurnaan dia saja, bahkan Allah Ta'ala menafikan segala penisbahan yang tidak layak bagi dia kan. Qul huwallahu ahad, Isa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah nafi kan, tak beranak, tak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nafi. Tak ada satu yang setara dengan dia kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatan wala naum. Tak mengantuk, tak tidur. So ada penafian, tak cukup dengan mengisbatkan saja, kena ada penafian. Sebab apa? Banyak orang kata Allah macam tu, Allah macam ni, Allah macam tu, Allah macam ni kan. So kena ada penafian. Allah bukan macam ni, Allah bukan macam ni, Allah macam ni. So ada sifat salbiah, ada sifat ma'ani. Dalam sifat 20 lah, nanti kita bahas insyaAllah. So setiap lelaki atau perempuan yang mukallaf, dia kena tahu sifat-sifat Allah secara ijmali. Apa maksud secara ijmali? Seringkali iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi dia, dan Allah Ta'ala itu hanya bersifat dengan segala sifat-sifat yang layak bagi dia. Apa dia sifat yang layak bagi Allah, apa dia sifat yang tak layak bagi Allah, itu baru masuk kepada tafsili, terperinci. Kalau kita cukuplah belajar sifat 20 itu yang tafsili, dan kena tahu dalil. Kena tahu dalil. Dia tak boleh mengenal sesuatu sifat Allah Ta'ala tanpa mengetahui dalil. Supaya apa? Dalil tu menjadi satu bukti lah, yang akan mengukuhkan pegangan kita. Misalnya kalau ada orang cuba nak petikaikan, kita ada dalil, boleh pertahankan. Ini kan sekejap lagi goyang kan. Nak mak dengan ayah nak tukar agama lah rasanya. Jom, budak umur 7 tahun, saya ikut je mak ayah, no problem. Betul. Umur 40 tahun ikut juga. Astaghfirullahalazim. Mak ayah buang tabiat je ni, mengucap mak, mengucap. Betul. Sebab apa kita mak apa ni,
Kita dah kukuh dah dalil-dalil, tak mungkin ada Tuhan selain Allah. Tak ada dalil. Oh ya, best juga kan tukar-tukar mak. Jom saya ikut je. Habis. Faham Jadi dalil kena belajar. Dan dalil ada dua juga, dalil yang ijmali dan juga dalil tafsili. Ijmali maksudnya dalil yang simple lah. Cukuplah dalil simple-simple. Dalil yang terperinci, itu fardu kifayah. Hukum dia fardu kifayah. Sebab apa? Sebenarnya cukup dalil yang ringkas saja, cuma simple je, cukup. Tapi bila orang tu mungkin dia tak tahulah, fikir lebih kot kan, mula datang keraguan-keraguan dalam akidah dia, betul ke Tuhan ni? Mulalah kan. Kalau Tuhan tu Maha Pengasih Penyayang, kenapa ada bayi lahir cacat? Apa salah bayi tu? Kalau Tuhan tu Pengasih Penyayang, kenapa orang Palestin sampai sekarang tak menang-menang pun kena bully dengan Israel? Kata Tuhan Maha Penyayang. Mula dia syaitan bisikkan keraguan-keraguan. Itu kena tahu dalil tafsiri. Itu wajib belajar dalil yang terperinci untuk menghilangkan segala keraguan tu. Semua ada jawapan. Kalau Tuhan tu Maha Kuasa, berkuasakah Tuhan itu ciptakan Tuhan lagi satu macam dia? Lama dia pun macam mana? Ada orang ini iblis lah, daripada dulu lagi cuba nak mengganggu akidah umat Islam. Bahkan akidah Nabi Idris, kalau Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Okey, kalau Allah Maha Kuasa berkuasa, kalau Allah telah masukkan bumi yang besar ni dalam telur, mana gitu pun alamak. Kalau kata tak kuasa kan masalah juga. Kalau kata kuasa pun macam mana bumi masuk dalam telur ni? Itu iblis, syaitan. Dan daripada sudut mana pun yang akan mengganggu gugat kita punya akidah ni, banyak sudut sebenarnya. Kalau tahap macam tu, kalau terjadilah kepada seseorang, dia kena belajar dalil tafsili. Dan benda tu semua jawapan siap lah. Belajar je, senang je nak patahkan dia punya hujah-hujah yang cuba nak menggoyangkan akidah itu semuanya sudah dijawab dan ditulis dalam kitab-kitab. Kita belajar adalah insya-Allah. Dan yang kesembilan, fadluhu, kelebihannya, iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu yang lain disebabkan menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala lam yathri syai'an afdala min at-tauhid was-salah walau kana syai'un afdala minhu laftarda 'ala al-malaikatihi wa minhum raqim wa minhum sajidun, rahul Tailami. Artinya bahwasanya Tuhan tidak pernah memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada mengesakan Tuhan dan sembahyang, dan jika ada sesuatu yang terlebih afdal daripadanya, nescaya sungguh telah difardukan ke atas malaikatnya, padahal sebahagian daripada malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan sebahagiannya ada yang sujud selama-lamanya. Ilmu tauhid juga jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib mengetahuinya. Lagi pula mulia maudhu'nya, tempat pembahasan, iaitu zat Tuhan dan Rasul. Oleh itu jadilah ia semulia-mulia ilmu. Itu hadis tu maksudnya dia kata afdallah minat tauhid. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid. Ini maknanya dia datangkanlah dalil lah, mengatakan ilmu ini ilmu paling mulia. Tetapi yang itulah yang paling, maknanya tidak ada yang mulia lebih pada Allah Ta'ala kan. Mana ada satu makhluk yang boleh dia mulia lebih pada Allah Ta'ala. Bahkan makhluk yang paling mulia pun Nabi Muhammad SAW, tak ada orang lebih mulia daripada Nabi. Jadi ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni dibahas tentang Allah dan Rasul. So ilmu mana yang lebih mulia daripada ilmu yang bahas tentang Allah dan Rasul kan? Kalau tafsir, kalam Allah. Tafsir, kalam Allah. Hadis, kalam Nabi. Fiqh, hukum Allah. Tapi akidah, Allah sendiri dan Rasul kita bahas. Sebab tu dia jadi semulia-mulia ilmu.
semulia-mulia ilmu, sebab yang kita bahas tu lah yang paling mulia sekali. So mana ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu akidah atau ilmu tauhid lah. Dan B tu pun dia kata maksudnya asas kepada yang lain. Sebab apa tadi kan dah beritahu, kalau akidah tak sah, tak gunalah segala amalan dan apa saja ilmu lah. Sebab tu dia jadi paling mulia. Yang ke-10, masail. Masalah-masalahnya, maksudnya permasalahan yang dibahas dalam ilmu akidah ni apa dia? Hukum-hukum yang dibahas di dalam ilmu ini iaitu wajib, mustahil dan harus akli. Ini paling ramai orang yang mungkin confused dan bahkan yang menolak pun ada. Kenapa bila akidah saja dimasuk kepada hukum akal? Bila akidah dia pergi kepada hukum akal. Itu banyak, bahkan ada yang tolak terus, mana boleh akidah guna akal. Seperti yang saya dah terangkan sebelum ni dan tadi pun awal pun dah terangkan. Quran dan hadis ni dia hanya bagi tahu tentang akidah saja. Dia bagi tahu kita Allah tu satu, Allah tu maha kuasa, Allah tu maha mengetahui dan segala-galanya lah. Nabi tu Muhammad tu Rasulullah, akan ada kiamat berlaku dan sebagainya. Bagi tahu sebagai dalil dalam bentuk memberitahu. Kemudian manusia bila dia dengar benda tu, dia akan fikir, betul ke ada Tuhan satu? Kita lain, kita lahir-lahir memang mudah Islam lah, betul. Tapi yang mula-mula sekali ketika Nabi diutuskan, bila Nabi menyeru umatnya kepada mengesakan Allah Ta'ala, menafikan Tuhan-Tuhan dia orang berhala-berhala tu, so dia orang buat apa? Dia orang percaya tu kan? Oh betul lah. Percaya ke? Kebanyakannya menolak kan? Wahai Muhammad, betul ke apa yang kau dakwa ni? Kami 360 Tuhan keliling Kaabah. Tiba-tiba kau datang, kau kata tu semua batil, tu semua tak betul. Kau ngajak kami menyembah Tuhan kau yang satu. Sejak bila pula kau jadi utusan Tuhan? Selama 40 tahun hidup bersama kami tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba dah umur 40 tahun, tiba-tiba je kau mengaku kau utusan Rasul. Apa bukti? Apa bukti? Tak? Apa dalil? So Nabi jawab apa? Ni yang aku cakap ni dalil lah ni, Quran hadis. Nabi cakap tu. Ni yang aku cakap ni dalil lah ni, yang aku bawa ni Quran, yang aku cakap ni hadis, inilah dalil. Macam tu Nabi jawab. Nabi tak jawab macam ni. Kalaulah Quran dan hadis itu cukup sebagai dalil untuk membuktikan, Nabi cakap macam tu, ni aku cakap ni dalil ni. Nabi tak cakap macam tu. Nabi tak sebodoh tu lah. So Nabi dibuktikan kebenarannya dengan akal. Iaitu apa? Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat. Dan dia orang cabarkan, wahai Muhammad, kalau betul engkau ni cuba, kalau Tuhan kau maha kuasa, kuasa sangat, belah bulan tu tengok. Sebab dia tahu tak mungkin Nabi Muhammad boleh belah bulan ni, mustahil. Tiba-tiba berjadi terbelah, bercantum balik. Lepas tu alamak, terbelah betul lah. Bercantum balik. Lepas tu percaya tak je? Tadi kan bukan main lagi cabar kan. Kalau betul, banyaklah, bukan bulan saja. Pokok datang bercakap. Nabi kata, wahai orang Badawi tu kan, kalau pokok ni beriman, percaya aku Rasul, kau beriman tak? Okey, kau beriman, panggil. Nabi panggil, pelepah kurma tu turun, datang. Asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasul Rabbil Alamin. 3 kali, asyhadu annaka Rasul Rabbil Alamin. Pohon pelepah kurma bercakap. Badawi tengok, terus asyhadu an la ilaha illallah. Sebab akal dia kata apa? Tak mungkin pelepah kurma ni boleh bersaksi bahawa dia Rasul. Ya. Akal, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar dan kami gunakan akal, tentu kami akan masuk dalam neraka sa'ir.
Itu peranan akal manusia tu membenarkan akidah, proses. Dengar, akal dia fikir, betul ke Tuhan satu, apa salahnya dua? Allah bagi akal guna. Bila akal dia setuju, baru dia beriman. Bukan maksudnya kita nak tolak Quran, hadis, kita utamakan akal. Itu orang tak ngaji, tak faham, orang ni gunakan akal, mendahulukan akal. Akal Allah bagi nak buat apa? Orang kafir Allah kata apa? Wahum qauman la yaqilun. Mereka itulah kaum yang la yaqilun, tak pakai akal, tak guna akal. Kalau dia guna akal dia, dah tentu dia beriman. Hanya orang yang beriman saja yang berakal. Dia tak ada pisah iman dengan akal, kafir dengan tak berakal. Boleh ya? Banyak kali lah ni ulang lah. Jadi akal, maksudnya tiga lah hukum akal tu, wajib, mustahil, nantilah akan dibahas kemudian insyaAllah. Nanti ada bab dia akan bahas satu persatu lah hukum akal dan sebagainya. Azan ke? Belum? Sikit lagi. Ahli sambung lepas azan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Nama lagi? Ke soalan? Nak tanya soalan boleh? Tanya apa pun boleh insyaAllah. Soalan di dalam media sosial sekarang ni ada banyak penyebaran tentang akidah lah, yang boleh kita kata mengkonfuskan lah, mengelirukan orang awam banyak, betul. Dan yang menyebarkannya pun bukan orang-orang biasa, ilmuwan-ilmuwan, orang yang ada pangkat mufti, ada PhD kan. So orang pun confused kan. Yang pertama, jangan dengar lah media sosial. Jangan pakai handphone. Itu yang pertama sekali. Mana boleh Ustaz, handphone perlu sekarang. Tak ada handphone tak boleh hidup, saya mati saya tak ada handphone. Betul. Keluar pergi kerja nak kata Allah mak handphone tinggal, patah balik berhenti ambil handphone. Betul. Betul. Okey. Dia apabila satu orang tu dia ada satu pegangan yang kukuh, maka selepas tu datanglah apa pun dia steady je. Tapi kalau pegangan ni pun masih goyang, sekejap lagi yang ni bagi tahu dia goyang, yang ni datang bagi tahu goyang, lebih-lebih lagi yang bagi tahu itu mufti, PhD sampai 2-3. Itu masalah. Itu yang masalah. Dari sudut kita kata apa, pemantauan ataupun kita kata apa ni, langkah-langkah untuk mencegah ajaran-ajaran yang sesat, akidah-akidah yang batin ni oleh kerajaan-kerajaan ni dibuatlah oleh setiap negeri.
walaupun mereka pun kadang terbataslah dia punya kita kata tindakan dia orang kata pun. Sebab kalau media sosial tak boleh buat apa, tak boleh nak buat apa dah. Biasanya kalau macam majlis agama ataupun jabatan agama Jawi ke atau Jais ke mana-mana lah, paling pun dia akan sekat lah. Dia akan sekat golongan-golongan yang tidak sehaluan dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi itulah, dia hanya boleh sekat secara fizikal saja. Itu pun kadang-kadang terlepas juga. Sebab kalau orang jenis dia orang pun harap kepada masyarakat yang buat laporan report misalnya kan, ini kena masyarakat pun seronok pula tu dengar kan. Macam mana dia nak tahu orang tu. Tapi kalau media sosial tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Itu kita lah, terpulang lah pada kita. Lepas tu dia cakap pula tu sedap pula tu, Quran hadis pula tu, lagilah goyang nak. Jadi sebenarnya kita kena belajar sungguh-sungguh, kita kena betul-betul mengaji sampai tahap kita faham betul-betul akidah tu, dan lepas tu tak goyang lah. Datanglah apa pun tak goyang lah. Tapi itulah masalah, kita tak berapa nak firm. Jadi bila datang orang yang hebat sikit dan macam sikit, bahkan dalil Quran hadis sikit, kita pun dah goyang. Ini ya. Kalau buku serat seterusnya Nabi, saya baca di sini ya. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan. Fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fil nar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahli sunnah wal jamaah, rawahu Tabrani. Artinya demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, akan berpecah umatku kepada 73 puak. Satu puak masuk syurga dan yang selainnya ke dalam neraka. Bertanya sahabat, siapakah firqah golongan yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Nabi jawab, ahli sunnah wal jamaah, hadis riwayat Imam Tabrani. Banyak hadis yang semakna dengan hadis ini diambil riwayat Imam Tabrani. Ada hadis yang mengatakan kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Qila man ya Rasulullah? Sahabatnya siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu mereka yang berpegang dengan akidah aku dan sahabat-sahabatku. Dan akhirnya dipanggil sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kelompok-kelompok yang berpecah ni, yang Nabi maksudkan ummati di sini, ulama sepakat kata Islam. Islam. Dan sejarah sudah pun membuktikanlah, bahkan ulama mengarang kitab-kitab. Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah. Kita pun tak kurang banyaknya, ayah pin, apa lagi macam-macam. Jadi Islam bukan kafir. Sembahyang, puasa, zakat haji. Jadi memang kita kena tahu itu pasti benar hadis Nabi, jelas. Benda tu berlaku dalam sejarah, menunjukkan terjadi berlaku. Dan dia orang ni dalil semua Quran. Dalil semua Quran. Qadariyah dalil Quran, Jabariyah dalil Quran, Mu'tazilah dalil Quran, semua dalil Quran hadis. Betul lah kata yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah Ta'ala menyesatkan ramai manusia dengan Quran dan memberi petunjuk ramai manusia dengan Quran juga. Bukanlah Allah nak menyesatkan orang tu, masa Quran tu menyesatkan orang. Orang tu salah faham Quran hadis, akhirnya dia sesat. Dia salah faham, dia tak faham Quran dengan betul, tak faham hadis dengan betul, dia sesat. Islam dan kita pun tak boleh nak kata dia kafir ke apa, dia semayang, puasa, zakat. Itu cabaran lah, itu ujian dan cabaran kita. Bukan sekarang, daripada dulu lagi. Daripada semenjak berlakunya perang Siffin, perang Jamal, zaman Sayyidina Ali jadi khalifah tu, sampai sekarang tak selesai. Tenggelam timbul. So kita lepas tu kita doakan, Allahumma arini haqqa warzuqnatiba'ah wa arini batilan warzuqna ijtinabah. Allah tunjukkan aku yang hak tu hak,
dan rezekikanlah aku untuk ikutnya, dan tunjukkanlah aku yang batil tu batil, dan rezekikanlah aku untuk menjauhi kebatilan tersebut. Kena doa satulah, dan kena belajarlah, kena usaha. Dan Nabi bagi, kalau macam tu siapa yang betul kan? So Nabi dah jamin. Dan hadis Nabi ni, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku takkan bersatu berkumpul dalam kesesatan. Maksudnya majoriti takkan sesat. Seperti yang berlaku dalam Yahudi dan Nasrani. Majoriti semua sesat. Sepakat tapi sesat. Nabi mohon ya Allah, jangan bagi umatku dia orang majoriti sesat semuanya. Maknanya itu jaminan. So kita ikut majoriti. Kita ikut majoriti. Tak payah tengoklah teman-teman, majoriti di Malaysia ni Jawi ataupun Jais, semua jabatan agama di Malaysia ni pegang ke mazhab apa. Itu cukup dah. Itu pun dah cukup dah. Tapi itu pun dia tak tahu lah, susah. Dia lebih percaya media sosial. Itu masalah. Itu masalah dia. Kita ada ke sini Jawi lah. Kita ada Jawi yang Selangor Jais. Mana tahu Jawi pun salah juga, Jais pun sesat juga. Pergi jumpa mufti. Pergi jumpa mufti. Mufti sesat lah. Saya tak percaya lah, Jawi ni semua tak betul. Saya percaya yang satu lagi tu, misalnya lah kan. Pergi lah kalau tak percaya. Sebab Allah Ta'ala dah amanahkan raja, dia bertanggungjawab atas rakyat dia. Raja ni dia pun jadi raja, ingat duduk kaya senang merenang macam tu je ke? Raja dia ketua agama kita kan, raja ketua agama. Kita kat Malaysia ni raja ketua agama. Apa maksud dia? Besok di akhirat Allah akan tanya dia, rakyat kau agama apa? Akidah betul tak betul? Raja kata apa? Saya lantik mufti, saya tak pakar dalam bab akidah, bab syariat, saya dah lantik mufti, orang yang paling layak. Dia lah yang akan mewakili saya menguruskan akidah rakyat saya. Allah panggil mufti, kau fatwakan akidah yang macam mana, fiqh yang macam mana dekat rakyat? Dia jawab, saya suruh dia orang belajar sifat 20 misal, atau saya suruh dia orang macam tu macam ni. Kita pun akan ditanya juga. Tapi selalunya bila dah majoriti, Nabi dah bagi panduan, kita ikut, insya-Allah kita selamatlah. Bukan kita, takkanlah kita lebih pandai daripada mufti tak. Tapi mufti kita lah, jangan mufti lain. Itu je. Jangan itulah orang yang terlalu terikut-ikut media sosial ni, itu masalah. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Kita ada raja, kita ada, kalau KL Agong lah ada mufti, pergi jumpa mufti. Saya confused nak buat akidah. Aduh, mufti tu kata macam ni, doktor tu kata macam ni, yang ni kata macam ni, mana satu? Tanya, minta dia fatwa. Saya orang awam, confused, saya tak tahu mana satu betul. Saya tengok dalam media sosial, semua yang katanya kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata mana satu yang betul. Minta fatwa. Kalau tak berhati, ini masalah akidah, bukan masalah main-main. Kita nak selamatkan diri kita supaya tak masuk neraka selama-lamanya, ataupun sekurang-kurangnya sementara pun tak nak masuk kan. Tanya mana satu akidah yang betul. Jadi mufti boleh ke dia jawab untuk semua sekali? So dia buat apa? Dia bagi tauliah lah dekat ustaz-ustaz yang dia percayalah ustaz tu membawa akidah yang sama. So lepas tu dia wujudkan masjid, lepas tu dia buat program kuliah maghrib. Kuliah akidah. Kalau misalnya saya ajak akidah yang sesat, pergi report. Jangan biarkan. Ada ustaz tu dia mengajar lain macam lah, report lah kan. Kalau saya ajar misalnya akidah salah, tak tahu apa, saya bukan tahu pun, tuan-tuan pergi report ke tak report kan. Saya lepas ni balik rumah, pergi report, nanti dia datang lah bantah. Saya pun tak tahu ada Jawi dengar kan, tengok sesat ni, nanti tangkap lah, panggil, adalah tindakan dia. Kita duk percaya dekat media sosial, oh ni lah betul, ni betul. So kita macam tak percaya lah dekat kita punya agung kita, sultan kita, mufti kita, tak percaya. Betul tak? Besok kalau macam tu berlaku di akhirat, Allah tanya, kenapa kau tak ikut mufti kau?
Dia cakap apa? Saya rasa ni lagi betul lah ya Allah, handphone saya ni lagi betul. Jawab besok. InsyaAllah itu memang dah ditetap. Nak tengok, tengoklah. Tapi lebih baik jangan tengok benda lain lah. Tengok benda lain, Shopee ke Lazada ke, okey lah. Bab akidah tak boleh. Jangan ambil akidah kita. Ada Islam suruh kita belajar akidah daripada internet. Bab ini sampai tahap orang jadi macam-macam. Siapa ambil dari internet? Mana punya website Perancis punya website sampai dah tak percaya kepada semua, dah semayang pun semuanya sekata seminggu 1 rakaat je pun ada. Sebab apa? Media sosial. Bahaya media sosial. Tengok benda lain tengok, tapi akidah syariat jangan. Kita ada mufti Jabatan Agama, kita ikut. Dia salah, kita kata ya Allah. Dia orang yang ajar macam ni, kami ikut je. Dia orang yang bagi tauliah dekat ustaz-ustaz datang mengajar surau kami, ajar 10-20. Kalau sesat lah, jawab. Nanti kena, selamatlah kita. InsyaAllah cukup. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan salah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarahnya. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.